Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakrul Razi bin Muhammad Sidin. Nombor matrik 1917317-3 daripada Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan poster berkaitan pemikiran ekonomi Islam daripada Ibn Taymiyah. Baiklah, seperti kita maklum bahawa Ibn Taymiyah adalah seorang tokoh pada fasa pertengahan di antara 450 sehingga 850 Hijrah. Yang mana beliau ini terkenal dengan menguasai pelbagai jenis ilmu dalam Islam seperti Al-Quran, hadis, akidah, lagi-lagi dalam bidang ekonomi. Jadi karya beliau yang menjadi rujukan di dalam bidang ekonomi adalah seperti Majmu' Fatwa Syekh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fil Islam Ar-Ra'i wa Ri'ayah dan Hisbah Al-Hisbah fil Al-Islam. Jadi latar belakang tokoh adalah nama beliau adalah Taqi ad-Din Abul Abbas Ahmad ibnu Abdullah Al-Halim ibnu Abus Salam ibnu Taymiyah Al-Harrani. Jadi beliau lahir pada 10 Rabiul Awal 661 Hijrah bersamaan dengan 27 Januari 1263 Hijrah sehingga 1328 di Harran, Turki. Beliau meninggal pada 20 Zulkaadah 728 Hijrah bersamaan dengan tahun 1328 Masihi di penjara Qal'ah Damaskus pada usianya 67 tahun. Baik, seterusnya kita akan pergi melihat sumbangan Ibn Taymiyah di dalam tokoh ekonomi Islam. Baik, yang pertama, menurut Ibn Taymiyah, pasaran adalah tempat yang mana berlakunya penjual dan juga pembeli menjalankan transaksi barangan ataupun perkhidmatan. Pasaran adalah mekanisme semula jadi pertukaran barang dan juga perkhidmatan yang telah berlaku sejak permulaan tamadun manusia. Dalam Islam, pasaran sangat penting dalam ekonomi. Maka apa yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah, harga itu ditentukan berdasarkan kekuatan dan juga permintaan dan penawaran serta menekankan aspek kepentingan peraturan harga. Yang kedua, penawaran itu wujud daripada pengeluaran domestik dan juga import. Selain itu, permintaan juga ditentukan oleh cita rasa dan juga pendapatan seseorang. Yang ketiga, Ibn Taymiyah mengatakan terdapat 7 perkara yang mempengaruhi berkaitan dengan permintaan dan kesannya pada harga. Jadi yang pertama, apa yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah itu adalah yang pertama, keinginan rakyat terhadap pelbagai jenis barangan adalah berbeza dan sentiasa berubah. Apa yang nak dikatakan di sini, perubahan ini sepadan dengan jarang atau ketiadaan item yang diminta. Jadi semakin banyak item yang akan menjadi permintaan oleh rakyat, semakin sedikit bilangan item yang ada akan menjadikan lebih banyak permintaan pada masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan bilangan peminat item. Yang ketiga, keperluan yang lemah atau kuat untuk item ataupun saiz atau tahap yang kecil ataupun saiz keperluan. Yang keempat, kualiti pembeli. Jadi sekiranya pembeli adalah orang yang kaya dan dipercayai dalam membayar hutang, maka harga yang diberikan adalah lebih rendah. Sekiranya harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli bankrupt, juga menangguhkan pembayaran hutang dan rundingkan semula hutang itu. Yang seterusnya bergantung dengan jenis wang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dibuat menggunakan wang biasa yang digunakan daripada wang jarang yang digunakan. Yang keenam, tujuan transaksi yang mahukan kewujudan pemilikan timbal balik antara kedua-dua pihak. Yang terakhir adalah kos yang kecil mesti ditanggung oleh pengeluar ataupun penjual. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah semakin besar kos yang diperlukan oleh pengeluar ataupun penjual,
ya untuk menghasilkan ataupun menjual barangan yang lebih tinggi, maka harga akan lebih tinggi yang diberikan, dan begitu juga sebaliknya. Seterusnya, penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah adalah bertujuan untuk menjaga kejujuran dan memenuhi keperluan asas manusia. Seperti yang kita lihat pada hari ini, yang mana campur tangan kerajaan dalam ekonomi semasa kita menjadikan sesebuah harga itu, menjadikan sesebuah harga barangan itu terkawal. Yang seterusnya, konsep harga yang adil menurut Ibn Taymiyah hanya berlaku dalam pasaran kompetitif, yang bermaksud tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga. Contohnya, sebenar pasaran yang tidak sempurna adalah monopoli makanan ataupun barangan asas lain. Dalam kes sedemikian, pemerintah mesti menetapkan harga terhadap transaksi pembelian dan juga penjualan. Maka seseorang yang monopoli itu tidak dibenarkan bebas menggunakan kuasanya, kerana ia akan menentukan harga sesuka hati dan boleh menganiaya masyarakat. Seperti kita lihat juga pada hari ini, yang mana kalau pada tibanya musim perayaan, maka di situ kita melihat akan ada peniaga ataupun penjual yang menaikkan harga sesuka hati, seterusnya menindas rakyat. Jadi dengan campur tangannya kerajaan ataupun pemerintah dalam ini, dia akan mengawal harga-harga yang telah ditetapkan, harga rendah dan juga harga tinggi bagi sesebuah harga barangan. Baik, seterusnya, hak pemilikan dibahagikan oleh Ibn Taymiyah kepada 3 perkara. Yang pertama, hak milik individu. Yang kedua, hak milik sosial. Dan juga yang ketiga adalah hak milik negara. Jadi yang mana kita ketahui, hak milik individu ni adalah hak yang dimiliki oleh seseorang disebabkan kerja keras yang dilakukannya secara produktif. Oleh itu, seseorang itu tidak boleh menggunakan secara berlebihan untuk tujuan bermewah-mewahan. Oleh itu, hak individu terbatas dengan kesederhanaan. Setiap individu mempunyai hak untuk dinikmati, menggunakan, menjual dan juga melindungi hak harta masing-masing. Seterusnya adalah berkaitan dengan hak milik sosial. Hak milik sosial ini boleh dikatakan adalah hak permilikan bersama ataupun hak pemilikan awam yang dikongsi bersama dengan orang. Jadi seperti air, rumput dan juga api. Seterusnya adalah hak milik negara, yang mana negara ini memerlukan hak harta untuk mendapatkan pendapatan, sumber pendapatan dan kuasa untuk menjalankan kewajipannya, seperti menjalankan pendidikan, penjanaan semula menor, mengekalkan keadilan, mengekalkan undang-undang dan secara amnya melindungi semua kepentingan material dan juga rohani penduduk. Jadi menurut Ibn Taymiyah, sumber pendapatan ataupun sumber utama pendapatan negara adalah zakat dan juga rampasan perang, iaitu ghanimah. Baik, poin yang terakhir adalah berkaitan dengan wang dan juga dasar kewangan. Pada bahagian itu, Ibn Taymiyah memberikan 3 perkara, iaitu ciri-ciri fungsi wang, yang seterusnya penurunan nilai mata wang dan kewangan negara dan juga zakat. Jadi kalau kita melihat pada ciri-ciri fungsi wang, pada pandangan ataupun menurut Ibn Taymiyah, fungsi wang ini ia menjadi ukuran nilai dan juga medium sebagai pertukaran untuk beberapa barangan yang berbeza, serta beliau menolak semua bentuk perdagangan wang. Seterusnya, penurunan nilai mata wang. Ibn Taymiyah sangat-sangat menentang penurunan nilai mata wang dan juga percetakan sejumlah wang mata wang yang besar. Seterusnya, kewangan negara dan juga zakat. Ibn Taymiyah dia mengingatkan agar manusia ini bekerja lebih kuat untuk mendapatkan ataupun memenuhi keperluan masing-masing untuk membayar zakat,
infak dan juga sedekah. Menurutnya juga, jika kewangan negara itu tidak mencukupi, maka dibolehkan untuk mengutip dan mengenakan cukai untuk bertujuan melindungi orang miskin, membiayai jihad, perang, mengukuhkan undang-undang dan kehakiman serta membuat pembangunan infrastruktur dan kebajikan. Jadi secara kesimpulannya kita dapat lihat bahawa pemikiran Ibn Taymiyah dalam ekonomi ini menjadi titik permulaan ekonomi pada zamannya yang cemerlang. Maka daripada itu, semua pemikiran ekonomi Ibn Taymiyah menjadikan sesebuah negara itu berperanan sebagai pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan ekonomi. Baik, sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.